Baik, Assalamualaikum Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Jadi Masdi, apa kabar? Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Jadi Masdi sudah makan sebiji korma kah? Belum lagi. Belum lagi. Tapi itulah ya, memang Masdi mendengarkan tadi apa yang Muammar katakan. Ya. Ada mendengar. Jadi apa pilihan resepi bagi Masdi bagi kurma ini? Kalau saya sendiri, saya lebih suka makan kurma begitu sajalah tanpa diolahkan. Tapi saya ingat masa puasa sebelum ini, adik saya ada selalu membuat jus susu kurma. Dan rasanya agak sedap juga sebenarnya. Kan? Itu antara resepinya jus kurma. Memang enak dimakan begitu saja. Sebab memberikan tenaga. Betul. Okey, kami serahkan kepada Masdi dengan info yang akan dibawakan dari daerah Tutong. Silakan Masdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada anda penonton. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersua menerusi edisi pagi ini. Dan alhamdulillah kita akan sama-sama dapat saksikan satu bahan rakaman yang kita sediakan dan juga beberapa makluman semasa yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi. Dan untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, mari kita saksikan bahan rakaman yang kita sediakan untuk pagi ini. Tongkat merupakan antara produk seni kraftangan yang mempunyai nilai dan keunikan dari segi reka bentuk dan ukirannya yang pelbagai dan mempunyai penggemar-penggemarnya yang tersendiri. Di era moden kini, tongkat kebiasaannya dijadikan sebagai perhiasan rumah ataupun koleksi dan sering juga digunakan untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian bagi para penggemarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kali ini saya akan membuat pendekatan bersama dengan pengusaha produk kraftangan tongkat, iaitu bersama dengan Tuan Muhammad Khairi dan juga isteri beliau, Puan Normah, dan kita akan sama-sama melihat bagaimanakah proses tongkat ini dilakukan oleh beliau dan isterinya. Proses pembuatan tongkat kebiasaannya dimulakan dengan proses pemotongan kayu mengikut sukatan tinggi tongkat yang diingini dan jenis kayu yang digunakan juga berbeza mengikut kehendak pelanggan atau tertakluk kepada jenis tongkat yang akan dihasilkan dan kelazimannya kayu yang digunakan adalah yang berkualiti dan tidak begitu keras sesuai untuk dijadikan hasil karya tongkat. Muhammad Khairi bin Abdullah Awi seterusnya menjelaskan. Ini yang perkakas yang aku dipakailah. Nomor satu membarang, kedua kapak, ketiga pisau, keempat gergaji sama kikil kayu, sama ini gas untuk menunuhnya karang. Kalau kita mengambil ke hutan, inilah caranya bentuknya. Di hutan sana sudah kita ambil, jadi kita buang durinya, bentuk yang macam dipanggil kepalanya. Ini kepalanya, macam mana lah gayanya. Jadi kita bentuk macam mana, potong macam mana. Ini kepala ini macam kesukaan kita lah, apa gayanya, apa kita suka. Tadi belum bentuk memegang kepalanya, sekarang mulai sudah ada. Oke, sudah bentuknya kan. Jadi sudah toh, baru kita buang kulit Oke. Ini pen sama juga nih. Mesti mau pisau ini mau tajam. Ini hitam sudah keluar.
jadi sudah pisau sudah siap, bentuknya bulat sudah. Nah, kasar kan? Ada tajam-tajam kan? Oke. Kita sapukan. Ini kurang lebih 15 menit atau 20. Baru ya boleh licin benar-benar. Bagi kayu yang tidak rata dan mempunyai banyak uras di badan kayu, beliau akan menggunakan api untuk membakar uras tersebut dan juga untuk meratakan atau melenturkan badan kayu supaya kelihatan lebih kemas. Dan keseluruhan proses pembuatan tongkat ini kebiasaannya mengambil masa kurang sehari bagi tongkat biasa dan 3 ke 7 hari bagi tongkat yang mempunyai banyak rekaan bentuk. Pada sekitar tahun 2009, pasangan ini mula berkecimpung dalam bidang pembuatan tongkat yang pada ketika itu mereka hanya membuat tongkat rekaan biasa, tetapi kini mereka menghasilkan lebih daripada 6 jenis tongkat daripada jenis kayu yang berbeza dengan pelbagai bentuk, ukiran serta durikan yang unik dan menarik. Jenis kayu mula aku ambil dulu macam yang paling di top lah terkenal tunjang nih, kayu tunjang. Sudah tuh kayu ambon, itu bidara bukit. Sudah bidara bukit, sudah tuh kayu tulang-tulang. Banyakkan orang nak kenal kayu tulang-tulang nih. Jadi aku terpaksa mencari atau membawa ini ke tetamu 2-3 batang lah begitu, perkenalkan kayu ini. Bagi aku sebab ini sudah meningkat umur, kira nada kerja yang sesuai untuk di kampung. Jadi ini sesuai untuk aku. Bila kita ni nada masa di rumah macam bosan di rumah, jadi kita ni terpaksa kita ni ambil ni kayu, kira baguslah untuk kita ni. Ada orang ini kira peminat ini tongkat sejenis kayu, sebab kayu ini bukan satu jenis. Jadi aku ambil. Jadi terpaksa aku ni mengeluarkan macam tamu kan. Kebaikannya macam tunjang ni, kalau orang dua dulu katakannya ini tunjang ni baik untuk penyakit angin amar. Jadi ini sebagai bukan untuk tongkat saja, ia boleh menangkis kalau diamarkan. Walaupun sudah berusia, namun ia bukan penghalang bagi pasangan ini untuk meneruskan kerjaya dalam bidang pembuatan tongkat kerana ia adalah sumber mata pencarian bagi mereka. Malah kebolehan mereka dalam pembuatan tongkat memang tidak dapat dipertikaikan lagi kehalusan dan kesempurnaannya. Untuk yang di luar sana yang ada yang berminat juga kan, tidak kira muda ataupun yang berusia, tongkat ini boleh menghasilkan dari segi keuangan lah untuk menambah pendapatan harian kita ini. Selain daripada kerja yang dapat bedah, kalau kita makin buat makin idea tuh makin bertambah-tambah, tidak dapat hilang. Kalau kami lah, tidak dapat ditinggalkan. Bila sibuk atau kan sibuk yang hal yang penting atau kan di luar, bila nak sibuk memang diambil, dibuat kerja tuh bah, yang macam membuat tongkat ini. Selain tongkat ia boleh dicurahkan lain-lain, macam untuk perhiasan dalam rumah dan banyak lagi lah. Inilah dia antara tongkat-tongkat yang telah pun dihasilkan daripada pelbagai jenis kayu dan juga pelbagai bentuk. Ini adalah tongkat bidara bukit, ambon dan juga tunjang yang pasti banyak kebaikan yang dapat kita perolehi melaluinya, dan semoga usaha Sumpama ini akan dapat diteruskan, malahan juga dapat dipelajari oleh generasi-generasi sekarang agar ianya tidak luput ditelan zaman. Sekian sahaja daripada saya, Auda. Jumpa lagi.